Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam anggota Jawatan Kuasa Masjid Nurul Hijrah Taman Intan Mas, hari-hari jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izinnya masih diberikan umur dan usia, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sihat tubuh badan, kelapangan masa kita hadir ke rumah Allah pada pagi ini, subuh berjamaah, dan kita ambil ruang waktu berada pula dalam majlis ilmu taman-taman syurga, Radhatul Jannah. Semoga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada pagi ini kita tengok sambungan pengajian kitab Tafsir Al-Azhar yang dikarang ditulis oleh Buya Hamka rahimahullah, dan kita masuk ayat daripada surah Al-Baqarah juzuk yang pertama ayat 127. Ayat 127, tuan-tuan ada buku boleh buka muka surat 376, dan huraiannya ada pada muka surat 384. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Baik, pada ayat 127 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah sejarah dan asal usul pembinaan Baitullahil Haram, ataupun dikatakan sebagai Kaabah, yang dijadikan sebagai simbol perpaduan keseragaman umat Islam daripada zaman Nabi Ibrahim sehinggalah kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sehinggalah pada hari ini dan sehingga yaumul qiyamah, sehingga hari kiamat, iaitu Kaabah Baitullah di Makkah Mukarramah. Jadi Allah Ta'ala mengkisahkan tentang sejarah apabila Allah menceritakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida
Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana Nabi Ibrahim mengangkat sendi-sendi dari rumah itu. Dan juga bukan Nabi Ibrahim berkeseorangan buat kerja ni, ada bersamanya wa Ismail, iaitu Nabi Ismail, anak dia kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Hamka mengulas pada muka surat 384 bawah sekali itu. Di sini diperingatkan kembali bahawa Nabi Ibrahim lah, itu sejarah. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai perkaitan yang amat-amat rapat dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita berselawat, maka berselawatlah dengan selawat yang terbaik, iaitu selawat Ibrahimiyah. Kerana dalam lafaz selawat itu ada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada nama baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Bani Ismail. Bani Ismail ni ialah belah ni, dia ada dua jalur daripada Nabi Ibrahim. Bani Israel satu, yang kedua Bani Ismail. Moyang, atuk, nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam zikir pagi Nabi, zikir petang Nabi, ada satu zikir, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Berpagi-pagian kita di atas agama Allah, di atas kalimah yang ikhlas, la ilaha illallah. Berpagi-pagian kita di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berzikir asbahna ataupun petang, amsayna, berpagi-pagian, berpetang-petang di atas millati abina Ibrahim, di atas ajaran agama, asalnya ajaran agama abina, bapa kami, moyang kami, nenek moyang atuk nenek moyang kami, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sebab tu Allah mengingatkan, wa idh, ambil peringatan wahai Muhammad, ingat, ini sejarah bukan orang lain, nenek moyangmu, atuk nenekmu juga. Jadi Hamka mengatakan diperingatkan kembali bahawa Nabi Ibrahim lah dibantu oleh puteranya, anaknya yang bernama Nabi Ismail, yang mengangkat sendi-sendi rumah itu, iaitu Kaabah. Kaabah dibina, diasaskan oleh Nabi Ibrahim. Kalau hari ni, zaman moden hari ni, kita panggil apa? Letak batu asas lah. Majlis peletakan batu asas. Menteri, kalau hari ni Perdana Menteri ke, Menteri Besar ke, siapa-siapa ke, dia mari rasmi letak peletakan batu asas di tapak, yang mana di tapak itulah dimina bangunan-bangunan yang mahu didirikan. Sama juga Kaabah lah, yang meletakkan batu asas Ibrahim dan juga wa Ismail. Sendi-sendi atau batu pertama, muka surat 385 atas sekali, Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri yang meletakkannya. Batu asas dia, tiang dia, pondasi. Dia guna perkataan pondasi. Indonesia, pondasi. Apa dia pondasi? Daripada perkataan orang putih, foundation. Lagu tu lah bahasa Melayu. Bahasa Melayu Indonesia dia lebih kurang lah. Foundation, dia jadi apa? Dia jadi pondasi. Asas. Kemudian beransur-ansur sehingga menjadi dinding. Daripada sendi jadi batu, batu asas jadi tiang, tiang jadi pondasi, foundation asas, maka dia menjadi pula dinding. Sebab itu disebut beliau mengangkatnya, seterusnya membangun sampailah bangunan itu tinggi yang namanya Kaabah, yang terletak di Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah. Jadi Allah memuliakan Kaabah. Allah memuliakan Kaabah sebagai tempat ibadah. Dalam kitab apa saya baru baca di Desa Bakti, kitab Mabadi'ul Islam yang dikarang oleh Al-Imam Abul A'la Al-Maududi rahimahullah, dia kata Kaabah tu dimuliakan oleh Allah sebagai simbol tempat ibadah dan seragam satu dunia. Tadi kita solat subuh,
Umat Islam mana-mana satu dunia, umat Islam solat subuh menghadap kepada Kaabah. Bukan kita kata sembah Kaabah, bukan na'udzubillah wa na'udzubillah, sembah Kaabah syirik lah. Sembah Kaabah syirik. Waktu baru ni ada viral 2-3 minggu lepas, kita orang Islam, kita ni orang Islam, sembah Tuhan yang satu. Tak, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah yang satu, kitab kita kitab Al-Quran, kitab kita Al-Quran kitab yang satu, dan kita solat pun sembah Kaabah. Mudah tersasul pula. Harap-harap tersasul lah. Kerana kalau tersasul tidak dikira dosa, tersilap. Waliyadzubillah. Jangan pula i'tiqad sembah Kaabah. Yang disembah Allah Ta'ala, tapi ngadapnya tuju. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka, surah Al-Baqarah. Rasanya dah baca ke? Dah baca kot? Dah. Ayat-ayat sebelum. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu syatral masjidil haram. Menghadap ke Masjidil Haram. Di situ ada apa dia? Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu, maka sembahlah rabba, sembah Tuhan, bukan al-bait. Allah tak kata falyabudu hadzal bait. Baca ayat tu betul-betul. Ayat li'ila pendek je, juzuk amma, juzuk 30, anak-anak kita pun hafal. Ayat pendek tetapi memberi makna yang besar. Falyabudu rabba, sembah Tuhan. Tuhan yang apa? Hadzal bait, Tuhan kepada rumah ni, iaitu Baitullah. Kita kata Baitullah, rumah Allah Ta'ala. Sebab itu disebut beliau mengangkatnya seterusnya membangun sampai tinggi. Jadi bukan sembah Kaabah, sembah Allah. Jadi kata Imam Maududi dalam kitab Mabadiul Islam tu yang baru saya baca di masjid Malaysia Bakti, kata itulah tempat ibadah, simbol ibadahnya tuju pada Allah Ta'ala, ibadah lillahi Ta'ala, tapi menghadap kepada tempat satu seragam, selaras satu dunia umat Islam. Mazhab apa pun, mazhab boleh beza tak? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi, semua 4 mazhab sepakat menghadap ke kiblat arah yang sama. Jadi dibina oleh siapa? Dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anaknya. Dalam kitab-kitab tafsir macam-macam lah ditulis tentang bagaimana caranya sendi-sendi itu dibangun dan dari batu-batu mana diambil serta diangkut. Hamka tak nak cerita yang tu, tapi dia kata kitab tafsir macam-macam lah. Bukan nak cerita batu, tak, bukan nak cerita pada bahan pembinaan tu batu ke apa ke, bukan nak cerita tentang bahan tu, tapi nak cerita apakah falsafah di sebalik terbinanya Kaabah itu. Ibnu Katsir menulis dalam tafsirnya, demikian juga Ibnu Jarir, ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ada juga dalam kitab tafsir Ibnu Jarir, Imam At-Tabari. Dengan mengingatkan ini, terkenanglah hendaknya mereka kembali bahawa nenek moyang mereka Nabi Ibrahim dibantu oleh puteranya Ismail. Ada juga dikaitkan di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Boleh ambil pengajaran dalam kitab tafsir sebut, kita mari ke masjid, jangan lupa anak-anak kita. Sebab dibinanya Masjidil Haram, di situ ada Kaabah, Baitullah, dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dua beranak. Dan kita fikirlah anak-anak kita. Kadang alhamdulillah ayahnya, bapaknya kaki masjid, risau pula takut anak-anaknya kaki karaoke. Tak, tu kena fikir. Tak, bawa anak. Dan kalau boleh kita masjid ni jangan jadi masjid yang hostile kepada anak-anak. Saya guna perkataan hostile. Hostile ni apa dia orang putih? Hostile ni makna tidak mesra. Tidak mesra, garang berbenur dengan budak-budak. Budak naik ke saf pertama, ditariknya ke bawah. Ditariknya letak budak belakang, aku di depan, siapa ajar macam tu. Esok tak datang dah budak tu. Tak. Tu dia. Kadang-kadang setengah-setengah. Bukan masjid ni, masjid tempat lain lah. Masjid ni okey insyaAllah. Setengah-setengah dengan bodoh ni garang berbenur. Tak boleh duduk depan, mu tak sunat lagi. Aku ni duduk depan, mu duduk belakang. Tu dia. Kena nak ngajak anak-anak kita, tapi kena kontrol, kena kawal lah. Tu kena pandai, tu panggil wasatiyah. Biar macam tu pun tak boleh juga.
Bising kat belakang orang semayang budak-budak. Sebab tu mak bapak kena berperanan. Kena pandai-pandai. Jadi dalam kitab-kitab tafsir ada juga, dalam tafsiran para ulama ada juga dikaitkan kenapa Allah meng-highlightkan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Ana bawa ke masjid daripada Nabi Ismail kecil lagi masa tu. Tak. Bukan sahaja meramaikan dan mengamankan negeri itu atas perintah Allah, bahkan lebih dari itu, mereka lah yang memulai membangun rumah yang pertama di tempat itu, iaitu rumah yang pertama ditentukan buat tempat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Jadi sejarah Masjidil Haram, Kaabah ni bukan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi zaman Nabi Ibrahim. Tu dia punya asas. Allah muliakan Kaabah. Sebab tu kata ulama, 3 benda yang nengoknya dapat pahala. Yang pertama, nengok mak ayah. Tengok je dapat pahala. Yang kedua, tengok mushaf Al-Quran. Tengok je, belek-belek tengok. Tapi jangan tengok baca lagi bagus. Tapi dengan tengoknya pun dapat pahala dah. Baca lagi dapat pahala. Dan yang ketiga ialah melihat kepada Kaabah. Ada pandangan ustaz, kalau boleh sekarang ni, elakkanlah kita menggunakan sejadah-sejadah yang ada Kaabah. Kaabah tu dimuliakan, tiba-tiba letak tapak kaki, dipijak. Jadi mungkin benda ni sampai kepada pengilang-pengilang, syarikat-syarikat, company-company, harapnya sampailah kepada hak mana berniaga, mungkin di Turki, di Pakistan, di mana-mana je lah hak cetak, hak buat sejadah tu sampailah ke demo. Jangan lagi cetak, jangan lagi apa kita kata menenun sejadah-sejadah yang di situ ada gambar Kaabah. Dijualnya, orang beli, letak di tapak kaki, dipijak-pijaknya, disusun di setengah-setengah surau lah. Masjid tak apalah, dia banyak duit, dia beli kapet. Tak. Beli sejadah-sejadah biasa udahlah. Yang ada gambar-gambar yang tidak menggunakan gambar Kaabah kerana ia dimuliakan. Dan 3 tadilah, mak ayah kita, melihat mak ayah kita, tak kalah mak ayah kita nak letak muka tapak kaki. Yang kedua, mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran letak tapak kaki ke? Tapi kenapa Kaabah ada letak di bawah di tapak kaki? Kemuliaannya. Jadi rumah yang pertama ditentukan buat tempat beribadah kepada Allah yang Maha Esa, zaman Nabi Ibrahim lagi sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pernah diubah kepada Masjidil Aqsa, tetapi ubah kembali kepada Masjidil Haram pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah ke hari ini, bahkan sampai kepada kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lepas tu nak cerita apa lagi? Qasiat 385. Demi setelah selesai Ibrahim dibantu oleh Ismail mendirikan rumah itu. Siap? Dia tak ceritalah secara detail. Terus kepada mesej yang seterusnya, iaitu ayat-ayat ini bercerita tentang doa Nabi Ibrahim. Dia sambung doa Nabi Ibrahim sebagaimana ayat yang dibaca pada bulan lepas. Bukan bulan lepas saya tak datang, mohon maaf. Bulan lepas tak ada, saya kat Pahang. 2 bulan lepas kita dah baca ayat sebelum, kan 126 tu ada doa Rabbana Rabbij'al hadha balada. Rabbij'al tu doa, ayat 126 tu doa. Ayat 126 tu doa Nabi Ibrahim. Sambung lagi hari ni ayat 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami. Artinya bahawa pekerjaan yang engkau perintahkan kepada kami berdua, iaitu ayah dan anaknya sendiri Nabi Ismail mendirikan Kaabah, sudah selesai. Perintah siapa ni? Allah. Allah suruh siapa? Nabi Ibrahim. Dibantu oleh siapa? Anaknya Nabi Ismail. Dah selesai dah. Lepas tu Nabi Ibrahim berdoa dan anaknya pun berdoa, Rabbana taqabbal minna. Sebab tu diajar kepada kita, apa sahaja perintah Allah, maka doalah supaya Allah terima. Sebab tu imam kita lepas solat, insya-Allah imam kita baca Rabbana taqabbal minna salatana. Ada doa tu kan, Rabbana taqabbal minna salatana innaka
Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa tu biasa letak kat ujung. Doa ni biasanya letak kat ujung. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sambung ayat 128 tu doa. Jadi kita diajar supaya Allah terima. Sebab kita beribadah tak wajib bagi Allah terima. Tu kena ingat. Kita ni hamba wajib ibadah. Kita ni hamba wajib dah ibadah, wajib beribadah. Solat, puasa, zakat, haji, apa sahaja ibadah yang diwajibkan kepada kita, wajiblah kita buat. Ubudullah, beribadahlah pada Allah, sembahlah Allah. Itu perintah Allah wajib beribadah. Tapi wajib ke Allah terima? Asal ibadah aja terima? Tak, belum tentu. Banyak sebab lah Allah tak terima, na'udzubillah. Antaranya tidak ikhlas. Satu. Yang kedua, ada ulama kata, ni senarai-senarai yang ulama kata, kenapa ibadah ni tak diterima? Yang pertama, tidak ikhlas. Bukan lillahi ta'ala. Kerana dunia, kerana nama, kerana pangkat, kerana nak duit, kerana nak kaya, kerana nak itu, nak ini, macam-macam habuan dunia. Tidak ikhlas. Sedangkan ibadah tu mukhlisina lahuddin. Jadi Allah tak terima yang tak ikhlas. Yang kedua, tak sama dengan Nabi buat. Tak sama dengan Nabi buat. Nabi buat lain, dia buat lain. Nabi zikir la ilaha illallah, dia zikir contoh. Nabi puasa pada bulan Ramadan, dia puasa 1 Syawal, contoh. Tak terima. Tak sama dengan Nabi buat. Yang ketiga, Allah tak terima amalan antaranya kerana apa dia? Kerana kita terjebak dengan harta-harta haram. Terutama bab doa. Kenapa doa Allah tak terima? Kerana na'udzubillah ada sebahagian manusia yang terjebak dengan dosa-dosa, iaitu memakan harta-harta haram. Quran kata, Allah kata, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu secara batil. Secara batil ni banyaklah. Rasuah, tipu, harta anak yatim, merompak, curi, macam-macam. Duit judi. Jadi antaranya itulah sebab-sebab Allah tak terima ibadah. Jadi saya ulang sekali lagi, kita wajib beribadah. Tapi bagi Allah nak terima, nak kira pahala, tak semestinya. Sebab tu ada doa. Secara Nabi pun berdoa, Rabbana taqabbal minna. Apatah lagi kita yang bukan Nabi ni. Lagilah ibadah kita tidak sehebat Nabi. Maka doalah setiap kali lepas beribadah, semayang ke apa ke, Rabbana taqabbal minna. Sebagaimana doa ini, artinya bahawa pekerjaan yang kau perintahkan kepada kami berdua ini, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar. Sudilah kiranya menerima pekerjaan itu. Hamka guna perkataan sudi. Hamka menggunakan perkataan sudi. Tengok muka surat 385, sudilah ya Allah. Tu bahasa dengan Allah. Sudilah ya Allah. Bukan kata mu terimalah ya Allah. Tak. Terimalah aku ibadah, letih dah aku ibadah. Mu tak terima lagi, tergamuk mu tak terima, tu kasar. Tak. Jadi Allah maha berkehendak, dia nak terima, alhamdulillah. Tak terima, nak buat apa? Cuma kita yakin pada Rahman Rahim Allah. Kita sangka baik pada Allah. Harap-harap Allah terima, sudilah kiranya menerima pekerjaan itu. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar, innaka antas samiul alim, akan segala permohonan kami dan doa kami. Habis ayat 127. Jadi itu sejarah. Kemudian dikaitkan dengan doa Nabi Ibrahim dan Ismail selepas melaksanakan perintah Allah dan adab kita dengan Allah. Ibadah kita tak tara mana, bukan banyak mana pun ibadah kita ni. Lebih lagi kita ni orang biasa je, bukan Nabi pun, bukan sahabat pun, nak hamba yang lemah. Maka amat-amat berharap Allah terima ibadah kita. Baik, ayat seterusnya. Ayat tu tak habis lagi tu. Hamka mengulas panjang. Okay, kita habiskanlah. Muka surat 385, masih lagi ayat yang sama. Innaka antas samiul alim. Al-alim, iaitu maha mengetahui jika terdapat kekurangan dalam pekerjaan kami ini.
engkaulah yang lebih tahu. Maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim, muka surat 385 perenggan tengah tu. Hamka mengulas apa kaitan dengan doa tadi, minta terima amalan. Lepas tu kait pula dengan nama Allah Al-Alim. Al-Alim, baca betul-betul Alim, itu Allah Ta'ala. Kalau orang alim, boleh biasa. Tapi tak apa, tu dari segi bahasa lah. Dari segi bahasanya, oh dia tu orang alim. Tu panjang. Tak, lim tu pendek. Dari segi ejaannya, ada alif, lim. Dia alim, apa mana? Ada ilmu. Orang alim ni dari segi bahasa Arab ada ilmu. Orang Melayu ni kadang-kadang alim tu tak ada ilmu pun, tapi dia jenis ni macam mana? Alim. Sebab tu ada peribahasa alim kucing. Tak, alim kucing. Jadi alim yang sebenarnya ialah alim, sebab tu ada alim ulama. Alim banyak ilmu. Ulama orang-orang yang banyak ilmu. Itulah alim. Tapi Allah Ta'ala dalam nama dia Asma'ul Husna, Alim, tu pendek, lam tu baris bawah tu panjang. Alim, sifat musyabbahah ataupun sirah mubalaghah. Nak ceritanya berilmu, amat-amat mendalam, ilmu mengetahui serba-serbi, terutama dalam konteks doa ini, tahu yang bagaimana? Tahu mana kurang, mana lemahnya kerja buat kita. Nabi Ibrahim berdoa, Maha mengetahui jika terdapat kekurangan dalam pekerjaan kami ini. Nabi Ibrahim berdoa, adalah kurangnya, mungkin aku buat tu tak betul. Apatah lagi kita ni, sembahyang kita minta-minta Allah terimalah, akan mengetahui apa yang kurangnya. Banyaklah kurangnya, kadang tak khusyuk, kadang baca Fatihah tajwid tak betul. Tak puasa kadang-kadang tengok benda bukan-bukan, cakap benda bukan-bukan. Macam-macam lah kekurangan ibadah kita. Maka merendah diri dengan Allah, beradab dengan Allah. Datanglah doa ni, Rabbana taqabbal minna, terimalah ya Allah, Engkau Maha mendengar doa kami dan mengetahui mana kekurangan kami. Kurang pun terima jugalah. Kami tak ada daya, la haula wala quwwata illa billah, tak ada daya. Setakat tu yang kami beribadah. Engkau lebih mengetahui di mana kekurangan kami. Setelah dengan segenap kerendahan hati Nabi Ibrahim merendah diri pada Tuhan yang berdoa sebegitu, kedua-dua makhluk bapa dan anak itu, ayah dan anak itu, Ibrahim dan Ismail, yang telah menjadi manusia terpilih di sisi Allah, memohonkan supaya amalan mereka diterima oleh Allah. Amalan mereka diterima oleh Allah. Sebab tu saya dah sebut tadi, Allah tak wajib terima amalan, kita wajib beribadah. Allah tak wajib terima ibadah. Boleh jadi Allah tolak, cuma kita berdoa Allah terima. Sama juga taubat. Allah, ulama sebut dalam kitab-kitab tasawuf, taubat tu wajib. Wajib bertaubat. Ya, wajib. Perintah Allah, tubu ilallah, surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Taubat pula bukan taubat main-main, taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh. Wajib bagi kita bertaubat sebab kita banyak dosa, sebab Allah perintah. Tapi adakah wajib bagi Allah terima? Tak semestinya. Sebab tu taubat ada syarat-syarat ni. Azam tak nak buat, meninggalkan betul-betul. Sekiranya dosa melibatkan manusia, kena tunai semula hak-hak yang kita ambil. Panjang cerita lah kalau dosa dengan manusia ni. Kalau tak buat syarat-syarat tu, tak lengkap, tak sempurna syarat tu, tak terima dah taubatnya, na'udzubillah. Tapi taubat tetap wajib. Samalah amalan pun dah. Moga-moga Allah terima. Mereka teruskanlah munajat itu. Doa seterusnya ayat 128. Rabbana, doa lagi. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berdoa, waj'alna muslimaini laka, jadikanlah kami ini orang-orang yang muslim, berserah diri kepada engkau. Baik, apa kata Hamka bawah sekali 385. Setelah Kaabah itu selesai didirikan, setelah rumah atau Kaabah itu selesai siap dibina, mereka berdua pula lah orang yang pertama sekali menyatakan bahawa mereka keduanya muslimaini laka. Buka surat 386. Buka lagi buka surat baru. Muslimaini, muslim, seorang muslim, seorang. Kalau ramai, muslimin. Kalau dua orang, muslimain. Itu bahasa Arab lah. Jadi
Ayat ni kena baca betul-betul, sebab kalau tak ada baris dibantainya muslimin lebur. Nak kalau bayang kalau tak ada baris, Rabbana waj'alna muslimin, tak betul lah. Muslimin ramai. Ni ceritanya dua orang je, Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Jadi baca betul-betul Rabbana waj'alna muslimaini. Muslim seorang, muslimaini dua orang. Dia panggil musanna. Macam kita sembahyang tadi lah, subuh berapa rakaat? 2. Usalli fardhas subhi raka'ataini. Yani muslimaini. Ya nun kat belakang tu membawa makna 2. Jadi kata mereka berdua, doanya ialah, jadi kalau kami ni orang Islam yang bagaimana, yang menyerah diri, muslimin kami keduanya kepada engkau, yang berpokok kepada kata-kata Islam yang bererti berserah diri. Lalu apa makna Islam? Muslimaini daripada perkataan Muslim, Muslim daripada perkataan Islam, Islam daripada perkataan salam, salam juga daripada perkataan aslama. Aslama mana apa? Serah diri pada Allah, setulus ikhlas, hanya serah diri pada Allah, mula Tuhan. Tu makna Muslim. Sebab tu Allah amat murka kalau kita mengaku Muslim, kita syirik pada dia. Musrah pada hak lain juga. Lawan Muslim apa dia? Dua lawan kepada Muslim. Mukmin, Muslim, mukmin tu atas lagi mukmin. Muslim lawan dia kafir. Lagi satu, musyrik. Na'udzubillah, kafir pun tak nak, musyrik pun tak nak. Kerana kafir tidak memenuhi kehendak makna Muslim. Muslim serah diri, kafir ni ingkar, melawan, degil. Muslim rukun pertama, Muslim orang Islam rukun pertama Islam apa dia? Mengucap la ilaha illallah. Hak kafir ni tak percaya pada Allah. Baik, yang kedua apa dia? Lawan dia kafir. Yang kedua musyrik. Musyrik ni yang mensyirikkan Allah. Sedangkan makna Muslim serah diri hanya pada Allah, diri kita. Yang ni Nabi Ibrahim doa, Rabbana ja'alna muslimaini laka. Yang berpokok kepada kata Islam. Jadi hamka mengulas balik kepada kaedah bahasa Islam, pokok dia daripada perkataan aslama. Apa makna aslama? Serah diri. Pada siapa? Pada Allah. Sebab tu dari segi rububiyahnya, kalau kita yakin Allah buat langit bumi, maka uluhiyah pun sama juga, tunduk patuh pada dia. Bukan macam musyrikin Mekah dulu. Orang tanya, siapa dia buat langit bumi? Allah. Siapa dia yang mu sembah? Batu berhala. Itu lebur. Batu berhala disembah. Berjanjilah keduanya, dalam bentuk ikrar dan janji. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tadi, bahawa rumah yang suci itu hanyalah untuk beribadah daripada orang-orang berserah diri kepada Allah, tidak bercampur dengan penyerahan diri kepada yang lain. Inilah yang dikatakan sebagai hanifan muslimah. Hanif, lurus, betul, suci, murni. Muslim kan digandingkan hanifan muslimah kan. Kita baca doa iftitah dalam salat, doa tu diambil daripada Al-Quran. Hanifa muslimah, lurus, betul, suci, bersih, tak ada bengkak-bengkok, tak ada kotor-kotor, tak ada benda-benda yang mengotori keikhlasan Islam kita, keikhlasan tauhid kita, jangan dikotori. Sebab tu fatwa baru ni tegas. Fatwa 3 negeri kan, 3 negeri mengeluarkan fatwa Global Ikhwan ni sesat. Minta maaf, kok orang minta maaf ni ada Global Ikhwan. Aku peduli apa? Nak buat ni saya kuliah mana buat ni? Tak puas hati dia. Lupa kuliah kat mana. Lepas kuliah minum. Sambil minum dia tak puas hati. Tak puas hati tak apa, boleh bincang. 3 negeri dah keluar fatwa. Perlis, Pahang dan Selangor. Selangor siap dalam khutbah lagi minggu lepas. Selangor siap dalam khutbah lagi minggu lepas. Itu khutbah yang hangat minggu lepas ialah sesatnya Global Ikhwan. Semalam khutbah yang hangat, khutbah wilayah. Apa dia? Artis bercerai. Artis bercerai pun masuk khutbah. Dia Perak dia tak berapa hangat semalam. Semalam Perak khutbah apa?
Khutbah apa Perak semalam? Kau mau tidur ke apa? Perak semalam khutbah dia penyakit mental. Betul juga tu sebab dekat Dongun hok gila bawa kereta mati anak orang. Betul juga tu. Di UiTM Dongun kan berapa orang meninggal? 3 orang. Siapa dia bawa kereta tu? Hak mental. Jadi khutbah Perak semalam, jagalah kesihatan mental. Khutbah wilayah semalam Kuala Lumpur, artis bercerai. Rumah tangga kena jaga, jangan duk bercerai. Udah bercerai pula, jangan kita duk mengata bukan-bukan, duk mengumpak itu, mengumpak ini, tak ada pasal-pasal cari dosa. Minggu lepas khutbah Selangor hangat apabila mengatakan ikhwan sesat. Apa tak sesatnya apabila mengangkat pemimpin terlalu tinggi, bahkan tak mati. Tak mati. Abu Ya tak mati. Bukan saya kata, fatwa tu Perlis Selangor faham. Orang yang tamah lebih hebat daripada jawatan kuasa fatwa 3 negeri. Siapa dia? Cangkat tangan nak tengok. Pokoklah orang yang tamah tak setuju. Mu tak setuju dengan 3 negeri. Minggu depan Pulau Pinang bersidang. Kita tunggu fatwa Pulau Pinang. Perak bila? Wallahualam, saya tak pasti. 3 negeri mengatakan sesat. Tanasukhul arwah. Arwah berpindah-pindah. Arwah Abu Ya tu pindah-pindah, tak mati, cuma dia pergi tempat lain. Jadi meninggi-ninggikan, mengangkat terlalu tinggi, risau, bimbang, takut-takut, rosak Hanifah tu. Semayangkan baca iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard Hanifah, lurus, betul, suci, bersih. Muslimah, Muslim, serah diri. Hanifah lagi, Muslimah lagi. Hanifah, Muslimah, serah diri pada Allah. Tuhan, jangan dirosakkan kesucian iman kita pada Allah. Allah tak mati, tiba-tiba ada lagi hak tak mati. Tanasukhul arwah. Arwah berpindah-pindah, hidup lagi, cuma pindah ke roh tu, pindah ke roh ni, maka fatwanya sesat. Bab akidah, bab ekonomi mu tanya orang lain lah, aku tak komen. Hak buka kedai tu, dia nak sokong buka, kita pun sokong buka kedai Melayu, kita sokong lah. Nak meniaga kedai runcit, kafe, buka dobi, buka apa sekalipun, kita sokong. Tu bab lain, bab ekonomi. Ni bab akidah. Bidang saya agama, bidang saya akidah, bukan ekonomi. Jangan sampai sokong ekonomi sampai akidah lebur, na'udzubillah. Tak, nak kerana ekonomi, maka akidah dikesampingkan. Siapa aja, mana pokok, mana ranting, biar kena. Mana pokok, mana ranting, mana akar, mana pokok, mana cabang, biar kena. Biar reti, biar faham mana pokok, mana cabang. Ekonomi itu cabang, yang pokoknya ialah akidah. Jadi tidak ada kompromi. Batu Hamka pun mengulas di sini bagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana ij'alna muslimaini laka. Jadilah kami orang betul-betul Islam, betul-betul Muslim dari segi yang bagaimana? Berserah diri hanya pada Allah, Hanifah Muslimah, dari bersih, suci daripada penyakit-penyakit yang mengotori. Apa benda yang mengotori iman? Apa benda yang mengotori akidah? Kufur, munafik, syirik dan sesat. 4 perkara ni minta jauh. Jangan buat kerja-kerja kufur, jangan buat kerja-kerja syirik, dan jangan buat sifat-sifat munafik, dan jangan terjebak dengan kesesatan. Barang tak betul. Sesat ni hari-hari hidup minta dengan Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tak nak sesat. Ya Allah, aku nak jalan lurus, siratal mustaqim. Aku tak nak maghdubi alaihim, Yahudi. Allah murka, maghdub. Allah murka, Allah laknat. Dan aku tak nak juga dhalin, sesat. Terutamanya Kristian dan apa sahaja ajaran yang sesat. Kat Malaysia ni beratus-ratus ajaran sesat. Perak saja puluh-puluh. Perak saja, fatwa Perak saja, apa nama ni, daripada Jabatan Mufti Perak saja berpuluh-puluh. Tu baru Perak, belum Kelantan, belum Terengganu. Negeri Malaysia ada 14 darat 20, berapa lebih kurang puratanya. Nak kira mudah-mudah je lah. Tak, puluh-puluh satu negeri. Darat lah 14 negeri. Orang sesat tu banyak. Macam mana boleh tersesat? Sebab jahil. Kenapa jahil? Tak mengaji. Mari mengaji.
Mari belajar agama. Dan dari keturunan kami pun, baca lagi, habiskan ayat ni. Doa tu tak habis lagi. Wa min dzurriyyatina. Hak nak Islam tu siapa dia? Bukan kami dua je ya Allah. Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ismail berdoa, muslimai dua orang. Nak jadi apa? Muslim. Jadi juga siapa dia lagi? Wa min dzurriyyatina, wa min dzurriyyatina. Zuriat kami pun. Sebab tu jangan ingat kita je. Ingat anak-anak kita. Kita ni kalau kita berdoa ingat atas, ingat bawah. Kita berdoa ingat atas, ingat bawah. Atas siapa dia? Mak ayah kita. Jangan lupa mak ayah kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Itu semua hafal anak-anak kita. Hafal budak sekolah rendah, hafal doa untuk mak ayah. Wajibkan diri kita walaupun hukum tak wajib lah. Tak ada pula kata wajib, bukan kata berdosa dia tak berdoa pada mak ayah. Tapi wajibkan untuk diri kita. Aku ni ada mak ayah. Birrul walidain tu wajib. Yang wajibnya buat baik pada mak ayah. Birrul walidain wajib. Contoh salah satunya doa. Ini lepas mayang doa kaya je. Doa kaya tak tinggal. Ya Allah, aku nak jadi jutawan. Doa mak ayah dah lupa. Doa nak sihat, nak panjang umur. Terlupa doa mak ayah. Tak kira lah mak ayah hidup mati pun. Sama ada mak ayah masih hidup atau mak ayah sudah tiada, doalah kepada mereka. Satu. Yang kedua, ingat bawah kita. Bawah kita siapa dia? Anak cucu cicit kita. Jangan lupa anak bawah kita ni. Sebab kita bukan banyak hari lagi pun. Berapa hari lagi kita pun? Saya 40-an, koma 25. Dah 25 koma. 25 tak ada 4 kot. Tak ada banyak hari lah. Tak, yang akan mewarisi ni doa Nabi, wa min dzurriyyatina, zuriat kami. Sebab tu berkat doa Nabi Ibrahim, berkat doa Nabi Ismail, zuriat dia ramai menjadi nabi. Tengok siapa zuriat dia. Anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Cucu dia Nabi Ishak. Cicit dia Nabi Yaqub. Piut dia, lepas cicit piut Itulah Nabi Yusuf. Anak cucu cicit. Anak dia Nabi, cucu dia Nabi, cicit dia Nabi, piut dia Nabi. Lepas pada piut awak pun tak tahu dah. Nabi majoriti. Sulaiman, Daud. Sulaiman bawah pada piut entah apa. Nak bawah lagi. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Itulah berkat dia mendoakan supaya menjadi Muslim. Bukan Muslim biasa-biasa, bahkan Nabi dan Rasul. Maka doalah untuk anak kita. Kan ada doa surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina. Kalau boleh hafal lah, wahai bapa, wahai atuk, wahai nenek, wahai mak, wahai ibu, wahai ayah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Perkataan sama pun. Wa dzurriyyatina, zuriat kita, qurrata ayun. Sejuk mata mandang. Bila mata mandang anak siapa dah ni? Orang tengok anak siapa dah ni? Wa hablana min qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah kami ni imam, pemimpin, ketua kepada hak mana orang baik-baik itu. Hak mana orang baik-baik itu, zuriat kami di depan ya Allah. Tu doa. Atas bawah kita, jangan duk ingat kita je. Ingat atas mak ayah kita, ingat bawah kita, zuriat keturunan kita. Baik, habiskan doa ni. Bukan sahaja Ibrahim mengharapkan agar penyerahan dirinya dan putranya Ismail kepada Allah agar diterima Allah, bahkan dia pun memohonkan kepada Allah agar anak cucu dan keturunannya datang di belakang. Di belakang tu makna kemudian lah. Hamka menggunakan perkataan yang datang di belakang. Datang di belakang mana? Datang pada kemudian. Kemudian zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi-Nabi lain, sehinggalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang berserah diri. Berserah diri itu apa dia? Muslim. Berserah diri itu bahasa Melayu, terjemah kepada Muslim. Serah diri pada Allah, menjadi orang Muslim atau Islam. Sehingga cocoklah. Cocok mana apa dia? Sesuai. Hendaknya langkah dan sikap hidup anak cucu keturunannya dengan dasar pertama. Ketika rumah itu didirikan, rumah itu didirikan kerana Allah, perintah Allah untuk ibadah, serah diri pada Allah, maka doanya pada anak cucu pun sama juga, biarlah serah diri pada Allah Ta'ala. Dan tunjukkan kiranya kepada kami cara-cara kami beribadah. Wa arina manasikana. Wa arina, tunjuklah pada kami. Wa arina.
Jangan panjang ri, tak boleh. Ada macam-macam kita dengar baca tajwid tak betul. Wa arina manasikana. Kalau tuan-tuan minat sastra, ada seorang sastrawan Malaysia ni bernama Manasikana. Ada siapa-siapa minat? Ada kenal? Apa nak? Manasikana. Wallahualam, saya tak pasti sama ada masih hidup atau sudah meninggal. Dia bukan nama sebenar, nama pena. Nama pena. Nama sebenarnya Abdul Rahman kalau tak silap saya. Zaman arwah Usman Awang dulu, zaman arwah Shah Nur Ahmad. Yang manasikana wallahualam, saya tak pasti sudah arwah ataupun masih hidup. Manasikana. Manasikana, dua perkataan. Sedangkan dalam Quran bukan dua perkataan, satu perkataan saja. Manasik. Pernah dengar perkataan manasik? Biasanya manasik ni ibadat apa? Manasik kait dengan ibadat apa? Manasik berkait dengan ibadah haji. Kan cerita Kaabah ni, Masjidil Haram, tempat orang tawaf buat haji. Manasik daripada perkataan yang kita baca doa iftitah, inna salati wa apa? Inna salati wa nusuki. Nusuk daripada perkataan manasik. Sesungguhnya solat aku, haji aku. Tapi setengah-setengah dia terjemah salati wa nusuki, ibadah solatku dan ibadah aku. Jadi apa yang Nabi Ibrahim minta ialah wa arina manasikana, cara-cara kami beribadah. Sebab balik kepada asas pembinaan Kaabah tadi ialah tempat ibadah. Maka dah siap nak ibadah macam mana ni? Tempat dah ada, cara tak tahu. Tu. Nampak Allah perintah ni, perintah Allah, wahai Ibrahim, buat Kaabah untuk beribadah. Buat. Dengan ditolong, dibantu oleh anaknya Ismail. Okey, siap. Sudah siap. Apa tujuan dibina tu? Untuk ibadah. Sekarang nak beribadah. Tak tahu cara dah. Boleh tak mandai-mandai ibadah? Tak boleh ibadah, tak boleh mandai-mandai, tak boleh reka-reka. Ayat ini jugalah menjadi hujah kepada ulama mengatakan jangan ibadah reka-reka, ikut suka dia je nak beribadah. Baru ni sambutan Maulidur Rasul kan? Ada usalli sunnata Maulidur Rasul, ada. Solat sunat tak ada. Nabi Muhammad tak ada buat apa contoh. Tak. Sahaja aku solat Maulidur Rasul. Tak ada. Jadi hakikatnya ialah ibadah adalah benda yang tawakuf, terhenti. Terhenti bagaimana? Ni ibadah ni, terhenti dulu. Tengok Nabi buat, tengok perintah Allah. Samalah Nabi Ibrahim pun, tempat ibadah dah ada dah. Baik nak beribadah, cara musyrikin zaman dia dulu kan, sebab Nabi Ibrahim ni diutuskan kepada orang musyrik sembah alam. Bapak dia sembah berhala, pun ada sembah alam, pun ada sembah matahari, pun ada. Bapak dia sendiri pengukir berhala. Beribadah cara sembah berhala ke? Macam tu ke? Maka perlu kepada panduan. Sebab tu dalam bab ibadah dia tawakuf, terhenti, berhenti dulu, stop dulu. Lampu merah ni, lampu merah. Tengok nak ibadah macam mana ni? Ada tak contoh Nabi tunjuk? Ada contoh sahabat tunjuk? Kalau zaman kita hari ni, zaman Nabi Ibrahim tak ada contoh. Zaman Nabi Muhammad tak lahir lagi. Jadi sudahnya minta dengan Allah, wa arina, tunjuklah ya Allah, pandulah, bimbinglah ya Allah, manasikana, cara-cara kami beribadah. Tak boleh ibadah ikut suka. Tak boleh. Tak. Jadi kita ertikan daripada manasikana, cara kami beribadah. Setelah Ibrahim dan membawa juga nama puteranya Ismail, mengakui bahawa Allah lah tempat mereka berserah diri, serta telah bulat hati mereka kepada Allah, tidak bercampur dengan yang lain, dan diharapkannya pula kepada Allah agar anak cucu keturunan yang tinggal di sekeliling rumah itu semuanya merisiko Islam itu pula. Barulah Nabi Ibrahim memohonkan kepada Allah agar ditunjuki bagaimana caranya beribadah, yang disebut juga manasik. Manasik dapat diertikan umum untuk seluruh ibadah dan dapat pun dikhusus untuk seluruh upacara ibadah haji. Jadi kata Hamka, bila kata manasikana, Hamka mengulas
Pandangan ulama dua makna. Yang pertama makna umum. Manasik ni makna secara umum. Apa dia? Apa sahaja ibadah perintah Allah. Lepas tu baru ni ada orang duk bahas macam-macam lah. Saya pun tak tahu orang Intamah ni belah mana, kumpulan mana. Zikir tu kan ibadah. Baik ibadah tu boleh reka-reka tak zikir. Dalam video baru ni sebut zikir semut. Lepas tu kalau iyalah, itu pun tak pasti betul ke semut zikir macam tu. Baik, kalaulah semut berzikir, dia ada dua isu. Yang pertama, betul ke zikir semut? Betul ke semut berzikir macam tu? Yang kedua, kalau betul pun, boleh ke kita tiru? Danda dindi dundu dende. Awak pun tak ngapeh. Nak danda dindi dundu macam-macam lah. Itu dikatakan zikir semut. Baik, yang pertama isu betul ke zikir semut? Ataupun cerita reka-reka je, cerita dongeng entah daripada mana. Yang kedua, kalau betul sekalipun, kita tiru lah. Letih nanti kita semayang berjemaah, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun danda dindi dundu, danda dindi dundu. Makmum kata imam ni pening apa pula. Sebab apa? Sebab zikir ni ibadah. Bak ibadah boleh reka-reka. Jadi perlu kepada, sebab tu kaedah dia tawakuf, berhenti dulu, tengok mari mana zikir. Tak, hu pun sama. Berhenti dulu, boleh ke tak boleh? Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi nak pilih yang mana? Suka hati koma lah kalau kamu pilih. Kalau kamu ambil pandangan membolehkan, buat diam-diam kat rumah. Sebab kalau tunjuk pada orang, jadi fitnah. Pandangan saya, buang masa zikir hu. Belambok lagi zikir Nabi, tak terbuat pun. Nak buat hu boleh, silakanlah zikir hu. Tapi make sure, pastikan zikir Nabi semua telah kamu buat. Siapa boleh jamin dia dah buat semua zikir Nabi? Kitab Azkar tu punya dah tebal. Kitab Al-Azkar, saya kuliah di Masjid Cikus, demo nak belajar kitab Azkar. Imam Nawawi kumpulkan kitab Al-Azkar. Apa makna Al-Azkar? Zikir-zikir Nabi. Tebal, tak tahulah berapa tahun khatam. Mau 14 tahun baru khatam kot. Kitab Azkar tu Cikus, baca sekali sebulan. Baru 4-5 kali baca. Penuh, tebal, zikir-zikir. Dah buat belum? Yang sibuk nak hu tu. Ada lagi ustaz, banyak lagi. Buat yang tu dulu, yang tu confirm sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hu ni ulama kata Nabi tak buat, memang Nabi tak buat pun, cuma dibolehkan kerana harus. Antara harus dengan sunat, mana berpahala? Antara harus dengan sunat, mana lebih pahala? Sudah tentulah lebih pahala sunat. Biar reti, biar faham. Balik pada ayat. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala ni. Ibadah pada Allah tu tak boleh reka-reka. Maka kata Hamka, secara umum makna manasik ibadah, dan dapat pula dikhususkan untuk seluruh upacara ibadah haji. Dan ada makna khusus. Makna khusus apa dia? Manasik itu makna khusus ialah nusuki tadi, makna khususnya ibadah haji. Ya Allah, tunjukkanlah kami ibadah haji macam mana, tawaf macam mana, sa'i macam mana, nak wukuf pula di mana, tak lontar jamrah macam mana. Itu khusus. Atau ibadah tak boleh reka-reka. Ada dalil, ada nas, boleh buat. Macam saya dah sebut pun ni kan, apa isu bacaan Al-Mulk pada waktu selepas Isyak. Antara menepati sunnah dengan menyalahi sunnah. Tak rugi kalau menyalahi sunnah. Kerana Al-Mulk dia punya fadilat subhanallah amat-amat besar, amat-amat hebat. Fadilat Al-Mulk ni memelihara kita daripada azab kubur. Tiba-tiba risau tak dapat fadilat. Sebab apa dia? Tak kena dengan sunnah. Contoh tak kena dengan sunnah, membaca Al-Mulku selepas salam tanpa zikir terlebih dahulu. Ada imam
Imam kat mana saya tak nak sebut lah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ambil al-mulku, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi. Dia telah mengabaikan sunnah ayat kursi, mengabaikan sunnah apa lagi, La ilaha illallah wahdah, mengabaikan sunnah astaghfirullahalazim. Nak al-mulku silakan, tapi jangan digugurkan sunnah yang lebih besar, yang lebih afdal pada ketika selepas memberi salam. Paling kurang astaghfirullah, la ilaha illallah wahdah sampai ujung, dan ayat kursi. Nak lebih bagus lagi tambah subhanallah 33. Lepas tu berdoa, barulah al-mulku. Baru kena dengan sunnah. Saya dah sebut tadi 3 sebab ibadah tak diterima. Yang pertama, tidak ikhlas. Yang kedua, tak sama dengan Nabi buat, tak sama dengan Nabi ajar. Dan yang ketiga, makan haram. Waliyadzubillah. Jadi ibadah kita moga-moga Allah terima. Baik, sebagai penutup, masa tidak mengizinkan. Mana ayat tadi? Habis dah kah? Sikit lagi. Wa arina manasikana wa tub alaina, minta ampun. Nabi Ibrahim minta ampun. Sedangkan Nabi Ibrahim tu Nabi, udah Nabi memang maksum lah. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Mana Hamka? Hamka ulah kat mana tu? Oh, panjang benar tu, kau mau baca sendirilah. Itu sejarah. Itu sejarah haji ya. Apabila memberi makna manasikana tu dengan makna khusus. Makna khususnya apa? Haji. Jadi panjang lebar. Oh, cerita haji. Cerita haji tu tuan-tuan baca sendirilah. Tu panjang Hamka mengulas cerita haji. Dengan labbaik Allahnya macam-macam lah. Dengan tempat berwukuf di Arafahnya, tuan-tuan baca sendiri. Cuma saya nak ambil yang hujung tu. Watub alaina, muka surat 388. Muka surat 388, watub alaina. Kita sudah maklum bahawasanya Rasulullah adalah maksum. Kalau kata Nabi, memang maksumlah, suci daripada dosa, terutama dosa-dosa yang besar. Tetapi orang-orang yang telah mencapai darjat iman yang sempurna sebagai Nabi Ibrahim dan Ismail tidaklah berbangga dengan anugerah Allah kepada mereka dengan maksum itu. Bahkan mereka memohon taubat untuk dirinya dan untuk anaknya. Itu adalah suatu teladan bagi kita agar selalu ingat mohon ampun kepada Allah. Nabi maksum. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun malam lah. Aisyah kata, apa lagi nak sembahyang malamnya? Aisyah kata, kan dah jamin syurga. Aisyah kata, kamu kan, wahai suamiku, maksum kan, tak ada dosa kan? Maka Rasulullah jawab mudah je, afala an akuna abdan syakura. Aku nak jadi hamba yang bersyukur. Bengkok kaki-kaki bangun malam. Kita bengkok kaki bukan sebab bangun malam. Bengkok kaki sebab apa? Anak tu samalah Nabi Ibrahim pun maksum. Maksum, tak ada dosa. Tapi watub alaina, minta ampun kepada Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun. Dalam kerja buat berkaitan dengan ibadah. Ibadah pun minta ampun. Sebab apa? Takut ibadah tu tak sempurna. Takut ibadah tu tak ada keikhlasan. Takut ibadah tu tak berapa nak kena dengan sunnah. Minta ampun. Watub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Doa ni biasanya letak kat ujung lah, gandeng dengan ayat 127 tadi. Jadi ayat 127 berakhir dengan doa, ayat 128 pun berakhir dengan doa. Dan ulama menyusun doa. Doa ini digandingkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim pada hujung-hujung doa. Maka moga-moga Allah terima ibadah, ikhlas kita beribadah, Allah terima, dan Allah ampun dosa kita. Innaka, engkaulah Tuhan, tawwab. Tawwab daripada perkataan sama, perkataan taubah. Tawwab daripada perkataan taubah, maknanya Allah menerima taubat. Bukan setakat menerima taubat, bahkan dia ar-rahim, dia sayang. Ada orang maafkan tapi dia tak sayang. Tak apalah, aku maafkanmu, berambuh daripada sini, meluak aku tengok mukamu. Tu kita manusia ada macam tu kan. Dia maaf tapi dia benci. Aku maaf, aku nak lupakanmu, berambuh, tak nak tengok mukamu. Tapi Allah Ta'ala no. Allah Ta'ala maaf, ampun, bahkan Allah Ar-Rahim, sayang. Allah Ar-Rahim ni sayang, dia beri nikmat pula. Sebab tu dalam tafsir Al-Fatihah kan, dalam kitab tasawuf sebut, apa beza Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman, Allah beri nikmat yang umum. Umum. Dia panggil apa istilah dia? Saya tak ingat.
Bahasa Arabnya an-ni'am tu. Jalailun ni'am ke? Jalailun ni'am. Allah Maha Rahman. Allah bagi secara umum. Hujan, semua dapat kan? Contoh, Ar-Rahman lah. Makan. Fir'aun tak beriman, boleh elok je makan. Hak kafir pun boleh bernafas udara, contoh. Oksigen, contoh. Kafir tak pernah sujud pun elok je seduh oksigen. Hujan, semua dapat. Itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim, yang ayat tadi, innaka antat tawwabur rahim. Ar-Rahim mana apa dia? Sayang pada yang terpilih sahaja dengan apa dia? Dengan daqaiqun ni'am. Bagi nikmat yang bagaimana? Daqaiqun ni'am. Daqaiq makna daqiq, nikmat yang luar biasa, nikmat yang mahal. Apa dia nikmat yang mahal? Iman, hidayah, apa lagi? Islam, takwa. Tu. Yang tu Allah tak bagi dalam Ar-Rahman tadi. Ar-Rahman Allah bagi semua, hujan, semua dapat. Fir'aun mendapat, Namrud mendapat, Abu Jahal mendapat, Abu Lahab mendapat. Tapi Ar-Rahim, Fir'aun dapat tak? Yang dikata daqaiqun ni'am, iman, hidayah, Fir'aun tak dapat. Siapa lagi? Abu Lahab tak dapat, Abu Jahal tak dapat. Yang dapatnya Ar-Rahim ni sama dia daqaiqun ni'am, nikmat yang lebih halus, lebih mendalam, lebih power, luar biasa. Nikmat apa? Istiqamah. Nikmat istiqamah, kekal dalam agama sampai mati, tu nikmat. Kita pun tak tahu sebab kita tak mati lagi. Sebab tu banyak berdoa, ya muqallibal qulub, balik hati, jangan balik pada kufur, kekal kepada Islam. Itu yang dikatakan Ar-Rahim. Nabi Ibrahim berdoa, engkaulah Maha Ar-Rahim. Nak nikmat yang bagaimana? Ar-Rahim ni bagi nikmat yang bagaimana? Daqaiqun ni'am, nikmat yang luar biasa, yang halus, yang tak dapat pada semua, melainkan pada insan terpilih. Kita nikmat iman. Kaya tak ada iman, na'udzubillah. Iman tak ada kaya, tak apa. Iman ada, kaya tak ada, biasa-biasa je. Tak apa, berbanding dengan kaya, banyak duit, tapi tak ada iman, teruk. Waliyadzubillah. Wallahu alam. Cukup setakat tu, 2 ayat punya dilah pada pagi ini. Moga-moga walaupun sekadar 2 ayat memberi panduan, memberi ibrah, iktibar kepada kita. Moga-moga apa kita baca mendatangkan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Wallahu alam. Cukup setakat tu, kita sambung pada bulan hadapan, hari Sabtu minggu yang kedua. Kita tengok ayat seterusnya. Doa apa lagi? Banyak lagi doa ni. Tak habis lagi cerita doa ni, doa Nabi Ibrahim. Jadi kita sambung bulan hadapan. InsyaAllah aqul qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man wala. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Tutup majlis tasbih kafarah suratul Asr.